Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadratan Nabi Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ila salatina Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali, wa ila baqiyati sahabati ajma'in. Summa ila rahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, wa khususu abaina wa ummahatina wa akhawatina wa masyayikhina syaykhina ila umul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala-gala kepujian hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala yang mencipta serta mentadbirkan alam ini. Allah juga memberikan kita peluang masa untuk kita berada di bumi yang fana ini, dan diberikan kekuatan oleh Allah setelah diberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk berada dalam taman di antara taman-taman syurga ini, ataupun juga disebut oleh halaqatul ibadah, lingkungan orang yang sedang melakukan ibadah kepada Allah walaupun kita duduk saja-saja. Bila berada dalam majlis ilmu, disebut juga sebagai kita berada dalam majlis zikir, satu-satunya majlis yang sangat disukai oleh para malaikat. Mereka akan bergegas-gegas, bersusah payah datang bersama-sama untuk berada dalam majlis ini, memohon supaya Allah ampunkan dosa-dosa orang yang berada dalam majlis ini. InsyaAllah kita akan termasuk golongan orang-orang yang akan diampunkan dosa oleh Allah dengan permohonan daripada para malaikat yang hadir dalam majlis ini, insyaAllah. Memang agak sukar dan susah dalam kerja, kesibukan kita bekerja, nak berada tempat yang sebegini, melainkan mereka-mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja. Itu maknanya kalau di awal kita sebut Allah menunjukkan tanda kasih sayang kepada kita. Tak kiralah ilmu apa yang kita timba, tapi kita berada dalam majlis ilmu adalah kita seperti orang yang sedang berjihad fi sabilillah. Nilai pahalanya, InsyaAllah dengan izin Allah, tahun ini tahun baru nak start. Tahun baru 2017 bagi kuliah saya, bercadang untuk kita baca dalam kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dulu saya mengupaskan berkaitan dengan haji, tapi bab haji sudah pemula kursus di Masjid Asy-Syakirin KLCC minggu lepas, siri pertama. Jadi tuan-tuan, puan-puan bolehlah menghadirkan diri ataupun tolong war-warkan kepada kawan-kawan kita yang nak pergi haji ini. Setiap hari Ahad jam 9 pagi sehingga pukul 12 tengah hari, 3 jam setengah. Saya akan pimpin lebih kurang 16 siri, mulai minggu lepas kan. Minggu lepas baru mukadimah dia, baru permulaan adab-adab kita nak menjejakkan kaki kita ke tanah suci, dan seterusnya sampai habislah sehingga selesai. Dekat Ramadan baru habis. Bermakna 16 hari itu dekat saya rasa 4 bulan juga ya masa. Sekarang dah cepat dah. Kerana bulan Ogos kita dah mula wukuf dah di Arafah. Mungkin 31 Ogos orang sambut merdeka, kita merdeka di Arafah. Untuk tahun ini dia lagi lama, 11 hari akan kurang ya. Dia setiap setahun tu 11 hari ke belakang. Setiap tahun tu 11 hari ke belakang. Mungkin satu hari nanti sampailah pula kita musim sejuk. Apabila
Wukuf tu jatuh pada bulan Februari atau Januari, bulan Disember, musim sejuk dah pula. Sekarang ni dah musim panas sebab jatuh bulan 8. Bulan 7, 8, 9 tu memang musim panas. Sebab matahari dia akan berubah-ubah. Ya. Kalau ikut, matahari akan jatuh tepat dengan kiblatnya 2 kali. Ya, sekali pada 28 hari bulan Mei pukul 5.28 petang, setiap tahun. Sekali lagi dia akan jatuh tepat dengan kiblat, iaitu pada 16 hari bulan Julai. Jam lebih kurang sama lah, pukul 7.28 petang, ataupun pukul 5.28 petang, ataupun dalam 5.30 gitu. Itu tepat matahari jatuh kiblat. Sekali bulan Mei 28 hari bulan, sekali lagi bulan Julai. Jadi bila matahari tepat berada atas Kaabah, bermakna musim ketika itu terlalu panas di Mekah. Musim ketika itu terlalu panas juga di Madinah Al-Munawwarah, ya. Jadi bulan Mei dengan bulan sekarang bulan 8 dekat-dekat lah. Lepas bulan Julai, bulan Ogos, ya. Kita ukur tahun ni hujung bulan Ogos. Tuan-tuan dan puan-puan yang kasih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mula kita nak baca, kita baca daripada awal mukadimah dia dulu. Kitab ini saya rasa tuan-tuan boleh belilah kalau nak beli, ataupun wakil atau pesakut boleh beli kat Jalan Masjid India tu ada, dekat kedai-kedai Wisma Yakin ke banyak, ya. Cari kitab namanya Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh bekas mufti Kerajaan Negeri Sabah, ya, iaitu Tuan Haji Sa'id Ibrahim. Sampai akhir tak pada datuk dia memang tak ada pun, ya. Dan Haji Sa'id Ibrahim, kitab yang saya baca ni dikeluarkan oleh Darul Ma'arifah Kuala Lumpur, dan banyak juga kadang-kadang penerbit lain yang keluarkan dengan izinnya, ya. Dan yang ini saya rasa cetakan bagus, elok, kulit tebal. Harga saya tak pastilah. Harga tak pasti kerana setiap tahun tu harga berubah-ubah. Berubah-ubah mengikut keadaan. Jika ekonomi kita kalau mungkin jatuh sikit tu, mungkin harga mahal sikit lah, dalam 30 lebih kot rasanya. Yang kulit nipis tu murah sikit lah, 20 lebih, ya. Baik. Dalam mukadimah disebut oleh penulis ini, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur, khalaqal insana min tin, thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, syarrafa adama abal bashar bi khalqihi bi yadihi wa nafakha fihi min ruhihi wa karrama dzurriyyatahu wa sawwarahum fil arham fi ajmali suratin wa khalaqahum fi ahsani taqwim. Barzaqahum min at-tayyibat wa faddalahum ala kathirin min al-makhluqat wa zayyadahum bil aqli liya'rifuhu wa maddahum bin'ami liyadhkuruhu wa yashkuruhu. Wassalatu wassalam ala Muhammad habibillah wa khatamin rusulihi wa anbiya'ihi safwatil khalqi wa khiratihim wa imamil anbiya' wa sayyidihim sahibil liwa'il hamd wal maqamil mahmud wal haudil mawrud wa sayyid kulli mawlud wa ala ikhwanihi al anbiya wal mursalin wa ali baitihi tayyibin at-tahirin wa sahabati bararatir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala,
dan berkat kurnia serta limpah rahmatnya, saya, kata penulis, dapat menyempurnakan menyusun kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah untuk dibaca dan dipelajari oleh orang-orang mukmin seluruhnya. Kepentingan akidah ke atas orang-orang mukmin sudah lama diketahui dan tidak pernah pun dipertikaikan, di mana akidah bermatlamatkan untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan merupakan asas yang terpenting di dalam agama Islam. Sebagai asas yang paling utama mendasari agama Islam, akidah adalah memimpin dan memandu manusia di dalam pembinaan pribadi mukmin yang kamil, pribadi yang berperilaku secara wajar bagi menjadi seseorang mukmin yang terbaik di tengah-tengah keinsian yang beriman. Justru itu, roh akidah perlu digebu-gebukan di dalam kalbu para mukminin agar pembentukan pribadi mukmin itu hidup subur dan istiqamah dan senantiasa mengharap keridaan Allah Subhanahu wa taala, keampunannya dan rahmatnya. Selaku seorang mukmin yang sepanjang masa kecenderungan mestilah untuk menunjang keimanan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sekadar kepercayaan, kewujudan dan keesaannya belum lagi mencukupi untuk menjadikan seorang mukmin yang betul-betul kamil. Kamil dalam istilah orang Melayu kita kata yang kamil, yang sempurna lah. Yang sempurna bukan yang kemal ya. Kemal tidak unta pula. Jadi nak cari orang yang kamil ni bukan mudah, tuan-tuan. Sebab bila kita kata orang tu dah beriman, apakah tahap keimanan itu sempurna ataupun tidak? Sebab percaya ni boleh kita pecah kepada 4 kepercayaan. Ya, ada orang yang percaya secara waham, ada yang percaya secara syak, ada yang percaya secara zon, dan ada yang percaya secara yakin. Jadi bila sebut percaya kepada rukun iman ni, kita pecah kepada berapa? 4 perkara. Percaya tak? Percaya tetapi secara waham. Percaya tak? Percaya tetapi syak. Ada yang percaya secara zon, dan percaya dengan secara yakin. Apa makna waham? Waham ni dia percaya 25% dia percaya. Yang 75 lagi 75% dia tak percaya. Itu disebut waham. Ya, disebut waham. Jangan sekali-kali akidah kita letak kepercayaan yang waham. Jahannam rosak, hancur, tak terpakai kepercayaan itu. Nombor 2, kepercayaan secara syak. Secara syak maknanya dia percaya 50% dia percaya, tapi yang separuh lagi 50% dia tak percaya. Itu dia panggil syak. Dan syak ni sebenarnya telah pun menjadi senjata kepada iblis, senjata kepada syaitan nak merosakkan amalan-amalan keturunan Adam. Dia tidak ada jalan lain nak merosakkan amalan anak Adam melainkan dengan mendatangkan syak di dalam semua ibadat. Dalam hukum fiqh, apabila seseorang itu syak dalam ibadat, semuanya ditolak. Allah tak akan terima. Itu dalam soal ibadat. Betapa pula kalau sekiranya kepercayaan itu dengan akidah, lagi jahannam, lagi tak boleh pakai. Maka iblis dia akan cari jalan mewas-waskan kita. Bila was-was, berjayalah dia meletakkan kepercayaan kita hanya 50%. 50% lagi dia tak percaya. Jahannam. Macam kita buka puasa kan. Kita buka puasa apabila masuk waktu tu dengan yakin. Dia tak boleh syak. Kan ada orang pernah kita dengar kan, bila kita boleh buka puasa ke belum? Rasa-rasa boleh dah. Pakai rasa-rasa tu syak lah tu.
Boleh dah kod. Kod pula pakai sistem kod. Boleh dah kod. Rasa dah gelap ni. Pakai kod-kod. Walaupun waktu dia berbuka tu memang betul-betul matahari dah masuk. Apabila dia berbuka atas apa tadi? Syak, maka puasanya adalah batal. Batal. Kerana kita tak dibenarkan melakukan ibadat di atas dasar syak. Kerana syaitan cuba nak merosakkan amalan kita. Jangan sekali-kali. Semua perkara yang kita buat dalam amal dengan yakin. Jadi kalau orang tak ada ilmu nak yakin macam mana? Itu yang masalahnya. Itu macam kita cerita bab qasar jamaah itu, jamaah qasar itu. Belajarnya tidak, dia pakai kod-kod je. Boleh kod, boleh kod. Rasa-rasa dah boleh tu. Mana boleh main macam tu? Amalan jangan buat sekali-kali tentang syak. Sebab saya sebut perkataan percaya dengan syak semua ditolak. Sama juga kita nak solat, pastikan masuk tak masuk waktu. Kena yakin. Kena yakin masuk waktu. Ada juga yang kita tak payah pakai syak, kita tak pakai yakin, kita boleh pakai zon. Zon ini kepercayaan hanya lebih daripada setengah, iaitu 75% kita percaya, 25 lagi kita tak percaya. Itu disebut zon. Yang zon ini boleh kita pakai dalam ibadat. Salah satu ibadat yang boleh kita pakai ialah menghadap kiblat. Ya, sebab menghadap kiblat ini kita tak boleh yakin. Kata tu yakin ni. Ni nak menghadap kiblat ni yakin kan? Tak yakin. Yakin ni nak cerita bagi. Kita sembahyang depan Kaabah. Nampak Kaabah, kata orang tani kata, nampak Kaabah cokoh depan. Itu kena yakin. Ni mana nampak Kaabah? Ada ustaz, dia orang taruh gambar depan. Taruh gambar dia ni. Dia nak nampak betul-betul Kaabah. Itu yakin. Dia ainul yakin. Memang terang-terang sekarang ni mana nampak? Oh, kita pakai kompas. Oh, bukan main. Kita dah pakai alat canggih sekarang. Alat ni tuan-tuan, bolehlah, dia bolehlah percaya, tapi jangan letak 100% pun. Mana kita nak tahu. Cuma teknologi ni kadang-kala sekali-sekali hang dia juga. Dah ukur dah, tapi tak macam mana graviti tarikkan magnet tu, pusing kot lain. Ada juga berlaku. Jadi bila kita duduk depan Kaabah, itu yakin nama dia. Jadi sekarang ni kita berada di sini solat menghadap kiblat dengan cara apa tadi? Zon. Zon, ya. Maknanya 75% kita tahu arahnya kiblat. Melainkan ada juga orang buat perkiraan saya sebut tadi, 2 kali kita nak ukur kiblat. Setahun Allah Ta'ala bagi peluang kat kita tengok bayang matahari. Sebab saya sebut tadi di awal, matahari jatuh dengan kiblat tepat 2 kali setahun. Sekali bulan, udah lupa ngaji kelas dewasa macam tu lah. Bulan Mei 28 atau 29 bulan Mei. Boleh 27 pun boleh lagi. Bulan Mei pukul 5.30 lah kita kata. 28 kan susah. Jadi bila tengok masuk je bulan Mei, lepas asar tu, tengoklah kiblat. Rumah kita ke, surau ke, masjid, bayang tu adalah tepat kiblat. Tak payah pakai kompas. Sebab dah dibuat oleh ahli-ahli astronomi pengkajian bahawa matahari jatuh tepat kiblat pada bulan Mei. Tiap-tiap tahun saya perhati memang tepat. Kalau tuan-tuan tengok ada masjid time itu, tiba-tiba melencong buat lain, confirm masjid itu salah kiblat. Pernah orang tengok tu di masjid Sungai Ramalua, sampai orang panggil masjid Qiblatain.
Dalam Malaysia ni satu tu ialah Masjid Qiblatain, maksudnya dua kiblat. Bukanlah sembahyang dua kiblat. Maknanya arah kiblat Masjid Lama tu tak betul. Paksa kena betulkan saf di dalam dia. Heran sebab mungkin tak tahulah dia hukum macam mana, wallahu a'lam. Masjid Lama namanya Masjid Mak Saman. Orang yang duduk Sungai Ramah tahu tak? Orang duduk Gombak mana tahu. Orang biasa duduk sana dia tahu lah ya. Sekarang ni dia buat masjid baru. Saya ada sebulan sekali lah kuliah di situ, tahu lah. Tapi alhamdulillah masjid itu tak dirobohkan. Hak lama tu sebab wakaf orang, maka mereka buat dewan kuliah ke tempat pengajian. Itu bagus ya. Itu kawan-kawan kita yang agak aktif hidupkan masjid. Jadi itu saya katakan, bulan Mei sekali lagi kalau nak tengok tempat kiblat juga ialah pada bulan Julai, 16 hari bulan Julai. Dua kali lah ya. Yang lain tu ada lagi lah. Kalau yang masa itu dekat-dekat tu masih sama lagi. Arah bayang tu masih arah kiblat. Saya balik kepada tentang kepercayaan tadi, sebab kita nak cerita soal akidah ni ya. Apabila kita syak, tuan-tuan dan puan-puan, jangan sekali-kali melaksanakan ibadat kita di atas dasar syak. Kita mesti putuskan, ambil keputusan yang yakin apabila timbul syak. Contoh, kita sembahyang antara 3 dengan 4 rakaat. Hati kita dah berwas-was dah. Dia mari datang syak, syaitan mula kacau kita. Aku ni nak bakit ni yang ketiga, kau ompek ni. Rasa 3. Ompek dah ni, ompek. Jadi ompek 3. Jadi masalahnya kita tak dapat selesaikan. Ketika itu disebut syak. Jangan teruskan yang syak itu sampai salam, kerana sembahyang akan batal. Maka ambillah keputusan yang yakin antara 3 dengan 4. Yang yakinnya ialah 3. Maka tambah lagi 1 lah. Maknanya kita tak boleh buat di atas dasar syak tadi. Itulah punya dahsyat kita ni, insan tuan-tuan ya. Itu nama insan ni pelupa. Bukan buat 40 rakaat. Kalau 40 rakaat confirm banyak yang lupa. Sebab asal sembahyang kita memang 50. Tiba-tiba kita kena buat 40 rakaat. Confirm ramai yang lupa. Ini ompek je. 4 rakaat pun tak dapat pasti, 3 ompek. Macam mana kita tak dapat nak selesaikan? Pasal gangguan banyak. Itulah kelupaan manusia di dalam melaksanakan ibadat kepada Allah. Sentiasa berada dalam itu. Apabila kita meletakkan antara 3 dengan 4, ambil yang 3. 3 tu yakin. Maka kita akan tambah lagi 1 rakaat. Apabila kita tambah, sebelum bagi salam, kita gunakan senjata yang Rasulullah ajar kita nak melawan, peluru berpandu nak lawan iblis, iaitu dengan sujud sahwi namanya. Sujud kerana kita lupa. Rasulullah sendiri ajar macam mana kita nak sujud sahwi. Caranya tak ada lain, sebelum kita bagi salam, kita pun Allahu Akbar sujud sekali. Yang penting perbuatan sujud, bacaannya sunat. Kita ni dah lupa kan, kita dah sujud sahwi, masa sujud tu lupa juga bacaan dia. Apa nak baca? Tak apa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi pun tak apa. Hak tu yang ingat. Sebab saya kata bacaan tu sunat je. Kita tak baca subhana malla yadan wa la yajud, lupa masa tu. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi pun tak apa. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi pun lupa juga. Tak suruh baca apa lah, sujud je. Cuma ingat dalam hati, aku sujud ni ya Allah kerana terlupa. Maha suci Engkau tak tidur, Maha suci Engkau tak lupa. Aku ni insan pelupa ya Allah. Ingat dalam hati, mengaku diri kita lupa.
masa sujud tu sudah memadai. Malah lagi bagus kita duk sedarkan diri kita jadi pelupa, ya. Lepas tu bangun baca apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Itu sujud balik semula. Sebab sujud sahwi kena 2 kali. Lepas tu bangun, yang kedua sujud tu jangan baca tahiyat lagi, terus bagi salam. Dah terlupa antara 3 dengan 4 tu, ada ketikanya sujud sahwi pun terlupa juga, dah bagi salam baru ingat la ilaha illallah, tak sujud sahwi. Tengok dahsyat ni iblis ni, dia punya kebijaksanaan dia tu nak merosakkan amal kita. Ingat tuan-tuan pembaik, sujud sahwi hanya boleh dilakukan di dalam solat, tak boleh dibuat di luar solat. Sujud tilawah boleh buat dalam solat, boleh dibuat di luar solat. Sujud syukur tak boleh buat di dalam solat, hanya di luar solat. Nampak tu dia ada berbeza-beza. Jadi kalau kita dengar orang sujud sahwi itu, dia buat di dalam solat saja. Tiba-tiba dah bagi salam, kita dah keluar pada solat. Dalam mazhab Syafi'i, hukum boleh kita qasad kembalikan diri kita semula dalam solat. Lepas tu baru kita sujud. Walaupun dah bagi salam, kita qasad kembali balik dalam sembahyang. Bila kita dah kata orang apa, masuk dalam solat, ingat, seandainya ketika itu batal solat dengan kentutkan dan sebagainya, batal semua sekali. Bukan batal sujud sahwi tu je. Sebab kita dah kembalikan balik dalam solat, macam kita berada dalam sembahyang. Itu yang saya katakan, cara kita nak menghilangkan rasa was-was ni, kita lakukan begitulah dalam solat. Sebab Nabi SAW ketika dalam solat zuhur, ada riwayat yang masyhur mengatakan Nabi buat 2 rakaat. Tiba-tiba Nabi bangun, dia pergi ke suatu tempat sudut, dia macam rupa orang nak marah. Riwayat macam itulah. Sehingga sahabat-sahabat terkejut, kenapa Nabi buat sembahyang zuhur 2? Maka sahabat bertanya, adakah kamu kasar sembahyang ataupun kamu terlupa ya Rasulullah? Nabi ingatkan balik, betulkah? Dia tanya sahabat tentang apa yang dia buat tu dulu. Sahabat lain mengatakan betul. Nabi tambah lagi 2 rakaat. Lepas itu sebelum bagi salam, Nabi sujud sahwi. Jadi maknanya perkataan kita jangan terlampau banyak. Yang ada bercerita sampai dah keluar daripada surau, dah patah balik nak sambung, tak boleh lah. Jangan sekira-kira terlalu lama sangat lah. Cakap tak lebih dari 18 perkataan tak silap saya, kita masih boleh lagi sambung. Ya, jangan sekira-kira jangan terlampau lama, kita boleh sambung balik, tambah lagi. Pernah berlaku ni, Pak Imam kadang-kadang dia pun problem juga, ada masalah. Ekonomi Malaysia ni kan tertekan juga kan, berapa rakaat tak tahu. Jadi kita selesaikanlah. Itu cara yang saya katakan, kita selesaikan. Jangan kita biarkan syak berpanjangan dalam solat. Sama syak kita nak ikut imam. Ada orang ikut imam, hati dia was-was. Imam tu dalam rokok, bau busuk. Makmum semua bersih, rokok tak isap. Kemudian dia cukup jaga pasal ada adat sebagainya. Aku ni ikut imam ni boleh ke? Ikut ni. Bacaan pula tu kadang-kadang tajwid pun tak nak betul. Jadi boleh ke tak boleh ke, boleh ke tak boleh ke? Jadi ketika itu barangkali kita berada dalam syak, jangan kekalkan. Kalau nak selesaikan, terus niat mufaraqah. Kalau tidak, putuskan keyakinan, ya, putuskan keyakinan bahawa kita boleh ikut dia. Jangan kita buat keputusan kata orang berada dalam keadaan syak sampai berpanjangan. Ini yang saya katakan, percaya dengan syak dalam ibadat pun tak boleh. Tadi saya sebut dengan waham lagi tak boleh, syak pun tak boleh.
Dan satu lagi zon. Zon, kalau percaya dengan zon, ada sesuatu ibadat yang boleh kita pakai dengan zon. Ya, ada sesuatu ibadat yang boleh kita pakai dengan zon. Ada ketika tak boleh kita pakai dengan zon. Jadi bila tak pakai dengan zon, bermakna kita keluarkan pergi kepada yakin. Baik, satu lagi amalan yang disebut dengan yakin. Apabila sebut yakin, kita percaya sesuatu itu 100%. Ya, kita percaya 100%. Baik. Selaku seorang mukmin yang sepanjang masa kecenderungan mestilah untuk menjunjung keimanan dengan mentauhidkan Allah, akan tetapi sekadar percaya kewujudan Allah dan keesaan belum lagi mencukupi untuk menjadikan seorang itu seorang mukmin yang kamil. Ini adalah kerana kepercayaan kewujudan Allah, keesaannya sahaja tidak mencukupi ya peningkatan iman, kerana kepercayaan tersebut telah mewujud tertanam di dalam sanubari setiap orang yang beriman sejak lahir akan agama Islam. Dan hakikatnya kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah fitrah semula jadi manusia, kerana agama Islam itu sendiri adalah agama fitrah. Nanti kita akan bicarakan yang tajuk pertama. Dalam pasal pertama ialah Islam agama fitrah. Sebab tuan-tuan, orang-orang yang beriman kepada Allah ni sebenarnya mereka dah pun kata orang tertulis pada azali begitu. Dan orang yang lahir dalam keadaan tak beriman, kita tak tahu macam mana kedudukannya. Ada kalanya Allah bagi hidayah, ada kala Tuhan tak bagi hidayah sampai mati. Itu sebabnya usaha kita lah yang berada dalam iman ini menarik mereka. Tak tahulah tuan-tuan, kalau kita nak buat ukuran lah, dalam ramai-ramai tuan-tuan ni ada berapa orang yang telah mengislamkan orang yang bukan Islam? Tak jawapan seorang pun tak lagi. Saya rasa jawapan macam tu lah. Kita rasa rugi tu. Cuba usahakan paling tidak kita dapat 3 orang kita Islamkan tu, Masya Allah. Hari Isnin lepas tuan-tuan ni, masa kebetulan ada kuliah saya di Masjid Syakiri ke LCC, datang-datang bertemu dengan ustaz pula, ada imam baru situ, susun jadual atau macam mana. Saya ikut jadual saya minggu ketiga, setiap hari Isnin, setiap hari Selasa datang-datang. Ustaz lain langkah dia panjang sikit, saya slow. Dia laju cuk masuk katil. Dah tengok dia kuliah dia pula dah. Tak apalah, ada hikmah dia. Saya pun taklah kuliah, saya duduk kat bawah. Saya masih malam pengawal. Pas mayang wirid-wirid sekejap, pengawal kata, "Ustaz, ada orang nak masuk Islam." Saya kata, "Omel kat saya. Ni jodoh saya ni." Kata. Sebab saya tak ada kuliah, rupanya ada kerja lain. Orang yang masuk Islam tu seorang wanita, umur 29 tahun. Dia tu warga negara Switzerland. Datang dengan kawan dia orang Malaysia. Dia datang orang Malaysia. Dia pun, saya pun reti bahasa Inggeris sangat pun. Kawan tu lah tolong terjemahkan semua apa yang saya tanya dia. Jadi tuan-tuan pembina rahmati Allah, pendek ceritanya, dia kata dia teringin sangat nak berada dalam agama Islam. Tu saya rasa Tuhan dah bagi hidayah kat dia. Sebenarnya Allah Ta'ala dah campakkan nur di dalam hati dia. Sewaktu dia pergi ke Mesir, dia mendengar suara azan, seolah-olah suara itu memanggil saya masuk Islam. Suara azan. Dia dengar kalimah-kalimah azan, dia cuba hayati. Lepas itu dia pergi ke Thailand, dengar juga suara azan, kalimah yang sama. Memang azan mana-mana pun sama. Dia masuk ke Malaysia, dengar azan yang sama. Suara sedap lagi orang Malaysia punya azan. Dengan lagunya, dengan macam-macam cara lengguk suara kan. Dia tertarik. Sebab itu azan ni, dia tak boleh terjemah dalam bahasa lain. Kalau terjemah macam pernah orang Turki zaman sekular dulu, terjemah dalam bahasa Turki, mana nak jadi? Kalau boleh terjemah, di tempat kita huruf hara azan. Kalau orang Kelantan pun ada azan, hayya 'alas salah, dia nak kata apa? Orang Kelantan kata hayya 'alas salah, dia kata demo pakak mari semayang belaka lah oi, ada gitu.
Itu kalau hayya ala solat. Ya? Hayya ala solat. Hayya ala falah tak tahu macam mana. Itu orang Kelantan, orang Kedah cakap kena pula. Jadi huru hara azan. Sebab itu azan kena bahasa Arab. Bila dia dengar macam tu, dia rasa macam seolah ada satu panggilan, ya, untuk kata orang apa, memberikan dia berada dalam agama yang suci. Saya kata tak apa, kalau kerana Allah kan masuk Islam. Saya cerita tentang Islam ni, jangan pandang kepada orangnya. Orangnya macam-macam cara dia menganut. Kamu tengok Islam tu pada dasar dia. Balik kempen ayah kamu, mak kamu, dia ada 3 beradik. Dan bapak dia, mak dia masih ada. Bapak ni seorang farmer, iaitu ada ladang lembu susu. Ada, dia masih bujang. Tuan-tuan nak berhubung dengan perempuan lain, berhubung dengan dia, tolong bagi sikit penerangan. Saya boleh bagi nombor telefon. Lepas saya Islamkan tu, saya doakan dia, menangis dia. Sekarang dia ada kat Malaysia. Dia duduk dekat hotel mana, hotel murah je. Dia nak pergi belajar, tak ada tempat. Siapa nak jadi abang angkat boleh. Nak jadi kakak angkat ke, mak angkat pun boleh juga, ya. Boleh berhubung dia. Orangnya baik. Saya boleh tunjuk, saya WhatsApp kat gambar ni, ya. Boleh bantu dia lah, kesian kat dia. Dia seorang-seorang pula tu. Dia pun nak cari teman pun, saya rasa lah. Jadi cari bagi peluang dia untuk memahami Islam yang sebenar. Sebab tengok hidayah daripada Switzerland, berapa kilometer, berapa ribu kilometer dia masuk Islam kat sini. Cuma nak maintain dia lah. Itulah kata agama Islam adalah agama fitrah. Semua orang nak kepada kebersihan. Cuma kadang-kadang nur cahaya tu tak dapat kat dia. InsyaAllah tuan-tuan, masa pada kali tak mengizinkan lagi, nanti kita akan sambung lagi tentang mukadimah dalam kitab yang kita baca ini, ialah Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan kita akan sambung teruslah sehingga habis. Agak mudah-mudahan kitab kita baca ni habis sebelum kita habis lagi. Agak mudah-mudahan kitab ni pun agak panjang juga. Sebab setengah-setengah masjid saya mengajar mengambil masa 8 tahun. Ada yang 10 tahun. Tengok cara pengajian lah, ya. Mudah-mudahan habis kita dapat selesai dan dapat kita kukuhkan pegangan akidah kita kepada Allah dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallah. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr.